Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabda syekh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sambung pengajian kita daripada kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Sambung kita pada muka surat 27. Bersikap benar. Baik. Baik. Disebutkan kita sambung pada muka surat 27. 27 perenggan yang paling bawah. Bersikap benar dalam amalan dan sederhana. Bersikap benar dalam amalan dan sederhana. Bersikap benar dalam amalan dan sederhana. Sikap benar dalam amalan ni macam mana? Kita dah buat amalan pun kena bersikap benar dalam amalan. Kalau orang kata anda nak buat maksiat, sila bersikap benar. Betul lah. Maknanya maksiat tu tak benar. Bersikap benar maknanya apa? Taubat dari maksiat, jangan teruskan maksiat. Tapi ini dalam amalan. Dalam amalan pun kena bersikap benar. Betul. Dia ada sabar, ada 3. Sabar pada amalan ada 3. Sabar pada amalan ada 3. Pertama, sabar sebelum beramal. Jangan main tangan. Kepak-kepak lepas ni. Habis maulid baru kita main tangan. Pertama, sabarnya sebelum beramal. Sabar sebelum beramal apa dia? Sabar untuk niat untuk amalan dan untuk sampai pada beramal. Contoh, kita nak datang maulid malam ni. Nak datang maulid malam ni, kadang rasa malas, kadang rasa badannya liat, kadang ada orang ajak pergi buat tempat lain lagi. Orang ajak, jomlah kita pergi makan-makan. Jomlah kita pergi santai-santai tempat lain. Jomlah kita pergi jalan-jalan. Jadi kalau sabar sebelum amalan adalah kita tolak semua benda tepi untuk kita beramal. Itu sabar sebelum amalan. Dan yang kedua, sabar tengah-tengah amalan. Sabar tengah-tengah amalan apa dia? Sabar tengah amalan ini yang dimaksudkan bersikap benar dalam beramal. Sabar tengah amalan, tengah beramal juga. Contoh, nak solat awal waktu, kena berjuang, kena bersabar, tolak gangguan-gangguan lain. Dah sampai dekat solat, kena sabar lagi tak? Kena. Dalam solat pun syaitan akan masuk. Itu nama sabar dalam amalan. Sabar dalam amalan. Dan seterusnya sabar selepas amalan. Iaitu lepas kita beramal, syaitan akan suruh kita pandang orang yang tak beramal rendah. Syaitan akan suruh kita pandang kita yang beramal ni tinggi. Syaitan akan suruh kita bersangka amalan kita confirm diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita ada rayuan sebelum, rayuan tengah, rayuan selepas. Rayuan sebelum, ya Allah berikan aku taufik untuk beramal. Belum amal tapi dah rayu. Ya Allah berikan aku taufik untuk beramal. Dah dapat amalan, rayuan tengah. Ya Allah, aku dah dapat amalan, alhamdulillah. Ya Allah, kasih aku ikhlas dalam beramal. Itu tengah. Lepas beramal, rayuannya apa lagi? Lepas beramal pula, ya Allah, yang tadi aku dah buat, tolong jaga keikhlasannya. Tolong jangan sampai diragut oleh syaitan. Tolong jangan sampai diragut oleh riak dan takabur kita. Itu rayuan selepas beramal. Rayuan selepas beramal. Baik. Disebutkan di dalam kitab ini, Imam Haddad mengatakan, wahai saudaraku, hendaklah anda bersikap benar dan lazimkan sikap sederhana pada setiap perkaramu. Dan kerjakanlah amalan-amalan itu sekadar yang termampu olehmu agar dia dapat dikekalkan. Amalan kita buat, kena sikap benar. Sikap benar maknanya apa? Yang ada orang, asal banyak amalan je tau. Dia tak kisah kualiti dalam amalan. Malamnya witir, bangun qiyamul lail, zikirnya sehari beratus-ratus, datang majlis sampai hilang suara sebab banyak sangat majlis. Banyak sangat amalan. Tapi amalannya satu pun tak tekun. Semua dibuat asal habislah. Kalau dah nak tidur dah mengantuk tu, tahan mengantuk. Dah tahan mengantuk, dah beramal dalam keadaan menahan mengantuk. Tapi amalnya asal buat. Melepas batuk di tepi tangga. Buat amalan, buatlah kasih habis je lah. Entah dia khusyuk ke tak, entah dia menghayati ke tak, entah ada di situ insaf ataupun tidak, entah ada di situ takut ataupun tidak, dia pun tak tahu.
Asal buat amalan sahaja. Asal buat amalan. Imam Haddad kata apa? Kena bersikap benar. Nak bersikap benar dalam amalan, sikap benar di mana apa? Dalam beramal ada penghayatan, ada insaf, ada takut, ada taubat, ada rayuan minta kabul. Baik, macam mana nak dapat segala benda tu dalam amalan? Amalan kita jangan sampai kita menyampah. Contoh apa? Contoh, anak ramai dekat rumah, sebelum ada anak, setiap hari zikir banyak, setiap hari malam qiyamul lail banyak. Bila dah ada anak, bangun qiyamul lail sekejap, anak menangis tengah malam, kena jaga. Lagi bangun malam, dah set, contoh jam 4.30 nak bangun malam, ataupun jam 5 nak bangun malam. Jam 4 dah terpaksa bangun malam sebab anak kacau. Anak menangis lah, itulah, muntah lah, apalah semua. Jadi saya alhamdulillah sekarang ni almost every night istiqamah bangun malam. Alhamdulillah, lately ni Allah bagilah, alhamdulillah, kena bersyukur banyak-banyak. Sebab lately ni anak saya batuk. Asal jam malam aja mesti nak termuntah. Saya bangun nguruskan muntah dia, lepas tu aku tidur balik lah. Kan? Jadi malam biasa dah ada qiyamul lail, tapi anak menangis dan macam-macam. Baik, nak buat macam mana? Anak nak tekun juga. Nak tekun, anak menangis 3 ke 3.30 ke 2 ke 2.30 ke, pokoknya jam 5 anak dah atas tika semayang qiyamul lail. Maknanya amalan yang sedia ada terus, dengan gangguan anak kira tambahan lah. Amalan yang sedia ada tak kurang. Kalau boleh tahan, bagus. Kalau tak boleh tahan, pandang positif. Kurangkan yang sedia ada, buat anak tu sebagai pengganti qiyamul lail. Kan ibadat juga. Anak boleh. Kalau boleh khair, teruskan. Takut-takut tak boleh, yang sedia ada jadi menyampah, yang dengan anak jadi marah. Kan ramai gitu. Nak ibadat, balik rumah garang dengan ahli keluarga. Nak ibadat, balik rumah cengih dengan anak-anak bini. Nak ibadat punya pasal, pergi sana sini dekat keluar dekat overseas, pergi dakwah 3 hari, pergi dakwah 40 hari, lama duduk dekat luar. Tengah-tengah dekat luar, bini call, bang, nak keluar sekejap boleh tak beli beras? Abang ni tinggal beras tak stokkan dulu. Yelah, tu first call. Dia keluar dakwah tau. Keluar asalnya kerana Allah, keluar dakwah. Lagi bini call lagi, bang, anak sakit lah, nak buat macam mana, bawa pergi hospital ke tak? Pandai-pandai lah ikut, kalau patut pergi hospital. Nanti berapa hari lagi, bini call lagi, bang, abang macam mana, sihat? Ya sihat lah, kalau aku tak sihat aku bagi tahu. Kenapa kau nak kena call? Nampak kali ketiga dia dah mula cengih, dah mula backing, dah mula garang. Kali keempat, bini dia call, bang, macam mana dakwah? Okey. Awak boleh tak jangan call aja, macam mana aku nak dakwah ni? Orang lain semua okey aja, bini tak call, bini tak kacau. Kau ni apa salah asyik kacau aja? Aku bukan pergi keluar pergi menari, berjoget. Dia jadi marah. Kan? Kali kelima, bini dia call have been rejected. Kena block. Bini di bloknya, keluar dakwah bini di blok. Orang punya nak minta nasihat, dia tak blok. Bini dekat rumah kena blok dengan dia. Allah, macam mana dakwah gitu? Maka dakwah beramal berpada-pada. Jangan sampai pada tahap yang kita jadi menyampah. Ni kena faham Kena faham. Maksud amalan di sini bukan kurangkan amalan asalkan anda comfortable. No. Sampai bila nak comfortable? Kan? Mustahil orang dapat meningkat makamnya di sisi Allah Ta'ala kalau sentiasa comfortable. Orang yang nak meningkat makam mesti kena ada mujahadah. Mujahadah ni apa? Keluar daripada comfort zone. Ni nak stay comfort zone, duduk santai-santai, puasa pun tak ada, apa tak ada, makan mewah, hidup mewah, tapi buat haram pun tak ada, sikit-sikit, cuma amalannya sikit-sikit nak masuk syurga dengan Nabi. Tak boleh. Nak naik makam, wajib kena ada mujahadah. Mujahadah tu keluar daripada comfort zone. Di sini maksudnya bukan kita beramal atas kadar comfortable kita. Ramai kan orang kita jumpa. Jomlah ikut aku. Tarawih bulan ni kita maksimumkan 20 setiap malam. Witir kita 11 kan maksimum. Duha kita 8 kan. Dia tengok, engkau buatlah. Aku punya sistem senang aja. Aku amal yang biar sikit, yang penting berterusan dan ikhlas. Amboi. Biar sikit, yang penting berterusan dan ikhlas. Boleh gitu. Yang penting dosa anda tak ada. Dosa ada tak?
dosa berkoyan-koyan. Bukan ada, kita ada berkoyan-koyan. Amalannya yang bukan-bukan. Biar sikit asalkan ikhlas. Amboi, dosanya bukan main banyak. Amalan biar sikit asalkan ikhlas. Tak boleh. Amalan kena banyak sehingga kita keluar daripada comfort zone. Maksiat kena zero sehingga kita keluar daripada comfort zone. Ini maksudnya apa? Maksudnya aturan amalan tersebut jangan sampai menyerabutkan kita, menyampahkan kita. Kalau waktu tu tak mampu, sebab apa? Ada urusan lain, ada anak-anak kena jaga, ada keluarga dekat rumah, tak boleh keluar dengan kawan-kawan dakwah dekat luar. Ikut apa yang termampu dari segi itu. Bukan termampu dari segi kekuatan kita, termampu dari segi komitmen. Komitmen. Esok nak kerja, setiap hari anak kena masuk kerja pukul 8. Malam anak bangun qiyamul lail dari jam 3.30 sampai subuh. Lepas subuh anak tak tidur. Anak dengar orang-orang soleh semua beramal gitu. Buat 3 hari. Hari keempat masuk kerja tersengguk-sengguk. Bos tanya, kau ni kenapa datang kerja mengantuk aja? Bos, tengah malam orang soleh bermesra dengan Tuhannya. Amboi, kerja kau wajib. Itu menyampahkan kerja. Kau menyampah kerja sebab apa? Sebab bangun malam kan? Oh, dengan bangun malam dia tak menyampah. Dengan bangun malam dia sangka dia dah wali. Dengan bangun malam dia disangka dia dah soleh. Sedangkan kerja yang wajib, bangun malam sunnah. Dengan kerja dia menyampah. Apalah bos ni tak faham. Memang susah orang yang tak ikut jalan ni. Amboi, jalan-jalan. Tak boleh. Kita kena aturkan supaya dengan apa yang kita prioritize. Dengan apa yang kita prioritize. Baik. Lagi orang dah ikut jemaah-jemaah dah ikut nak jadi orang baik sikit lah, dah tinggal apa semua. Ana dah mula tutup aurat dengan bagus, dengan sempurna. Ana pakai tudung mesti daripada atas, tudung sehelai ana tutup sampai ke kaki. Punya labuh lah. Pakai niqab, pakai purdah. Habis, jomlah datang kenduri kahwin. Oh, kenduri kahwin tak boleh. Kenduri kahwin banyak mengganggu anak punya wibawa sebagai perempuan wanita solehah. Kan? Dah tak boleh pergi kenduri kahwin, dah tak boleh jumpa orang. Yang laki-lakinya dah mula bela janggut, anak tak selesa lah jumpa orang yang tak amalkan sunnah ni. Kau menyampah dengan orang tu, sedangkan orang tu ajak perkara wajib, iaitu silaturahim. Tapi sebab engkau punya konon-konon nak beramal, jadi menyampah dengan orang tu. Itu maksudnya, benar dalam amalan, bermakna apa? Pilih yang betul-betul. Jangan sampai yang satu kita menyampah, yang satu kita suka, sedangkan yang suka tu bukan yang dituntut. Itu maksudnya. Bukan maksudnya kurangkan amalan asalkan kau tak menyampah. Bukan. Menyampah sebab diri sendiri malas, itu tak ada benda, itu memang kena lawan. Baik. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Sebaik-baik amalan dalam pandangan Allah ialah yang paling kekal daripadanya walaupun sedikit. Yang kekal di kalangan amalan walaupun sedikit. Bukan, ini hadis pun orang salah faham. Buat amal sedikit, buat amal sedikit. Tak. Contoh macam tadilah. Biasa bangun malam banyak rakaat. Tapi sekarang anak kecil banyak menangis malam, dah tak mampu, badan dah tak tahan. Esok nak kena kerja lagi kan? Tak apalah. Aku buat kurang 2 rakaat aja. Kalau biasa 10 rakaat, 11 rakaat, ini aku buat kurang 2 rakaat. Sebab apa? Ada tanggungan jawab lain. Tak apalah, yang Nabi kata walaupun sikit tapi kekal. Itu maksudnya. Bukan tak semena-mena buat sikit aja daripada sekolah rendah sampai dah cucu sekolah menengah. Amalannya sedikit, wa in qal, walaupun sedikit. Tak boleh. Amalan kita dah sebut. Jangan tertipu dengan ajakan syaitan yang syaitan mengatakan sikitkan amalan asalkan kau istiqamah. Jangan tertipu. Amalan kena banyak. Sabdanya yang lain, khudhu minal a'mali ma tatiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Buatlah amalan-amalan kamu itu sekadar yang terdaya oleh kamu, maka sesungguhnya Allah tiada merasa jemu sehingga kamu merasa jemu dahulu. Buat amal, kalau kita rasa boring aja buat amalan, terus Allah rasa boring dengan kita. Kita menyampah dengan amalan, terus Allah menyampah dengan kita. Bangun malam serabut, jaga anak serabut. Sebab apa? Dengan anak ni lah aku tak boleh join kawan-kawan aku berkumpul berzikir. Dengan anak ni lah aku tak boleh join kawan aku pergi majlis setiap malam. Dengan bini lah, sekarang dah ada bini 2-3 lagi sibuk anak. Ni 2-3?
Contohlah, dah ada bini 2-3, majlis-majlis dah tak boleh join. Jangan menyampah. Jangan menyampah. Ada orang lain nak bini 1 pun tak dapat. Contohnya lah, kan? Jangan menyampah. Menyampah. Satu lagi contoh apa dia? Mak-mak besarkan anak. Mak-mak besarkan anak. Dah besarkan anak, kerjanya terganggu. Dengan ahli keluarganya dah tak kerap jumpa. Dengan suami pun dah tak begitu rapat. Dah tak banyak bual-bual macam dulu. Kan mak-mak? Jadi jaga anak menyampah. Letihlah jaga. Letihlah 2-3 anak ni. Letihlah. Sekarang ni dah tak banyak. Dah tak ada masa nak pergi facial. Contohlah. Kan? Sekarang dah tak ada masa nak pergi facial. Dah tak ada masa nak pergi manicure, pedicure. Contoh. Jangan menyampah. Anda jaga anak, itu adalah tiket free masuk syurga. Subhanallah, mak-mak ni senang masuk syurga tau. Perempuan khususnya. Jadi isteri pun senang, jadi mak pun senang. Sebab apa? Kalau dia menyampah, komplain pun, dia campak anak dia ke? Kan dia tak campak, dia jaga juga kan? Jadi anda punya perasaan aja tune kan? Perasaan happy sikit, terus selamat. Sebab nak tak nak, dia akan jaga juga anaknya dengan baik. Sayang kan? Jadi tune sikit aja dah dapat. Menyampah aja Allah jemu. Tapi dia buat tak amalannya, dia jaga tak anaknya? Kan dia tetap jaga. Tapi dia jemu, dia menyampah. Allah pun menyampah. Kalau Allah dah menyampah, memang tak kabul lah. Sebab tu tengok anak-anak ramai membesar degil. Yang orang-orang dulu ada 13-15 anak. Kan? Semuanya baik, semuanya taat pada orang tua sampai orang tuanya meninggal. Tapi sekarang anak-anak daripada kecil dah susah nak taat. Sebab apa? Maknya dah tak tahan. Baru anak 2-3 orang dah menyampah lah, dah stres lah, dah gitulah, dah ginilah, komplain sana sini. Subhanallah, jangan jemu, nanti Allah pun jemu dengan kita. Baik. Di antara cara-cara perdayaan syaitan, memang dia akan memperindahkan amalan itu kepada si murid pada ketika dia hendak memperbanyakkan ketaatan sehingga meluap-luap. Namun maksudnya ialah hendak menyelewengkannya dari semua itu dengan meninggalkan berbuat kebajikan sama sekali. Nampak? Dia cocok kita. Dulu engkau bangun malam istiqamah tau. Dulu engkau gini, dulu engkau gitu. Sekarang tengok, ada anak aja terus jadi macam mana. Kita pun, aku dah agak dah. Allah kata, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan harta-harta semuanya adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu fitnah. Aku dah agak dah anak aku fitnah. Sebelum ni aku istiqamah bangun malam. Ke tepi fitnah. Aku nak bangun malam. Amboi. Punya garang dah tertipu oleh syaitan. Syaitan kata, mana bangun malam engkau? Mana bangun malam engkau? Ikut, tune. Kita tengok orang yang faham konsep ni, dia menuju Allah Ta'ala always enjoy. Sebab apa? Maksud dia bukan beramal. Maksud dia Allah's pleasure. Allah punya keredaan. Allah punya kegembiraan Allah. Nak menggembirakan Allah Ta'ala. Kalau Allah kata, ya bangun malam kau dah tak larat lah, jagalah anak. Allah suka tak orang jaga anak? Allah suka. Khair, tak dapat bangun malam. Allah suka juga aku jaga anak. Allah juga yang bagi aku jaga anak. Dah jaga anak dengan happy, tinggal qiyamul lail dengan happy. Dua-dua di happy. Tinggal qiyamul lail happy, betul? Sebab apa? Dua-dua pun amalan lah. Dua-dua pun Allah gembira. Yang penting Allah gembira. Orang yang faham konsep ni, dia relax tau. Dia menuju Allah Ta'ala, bukan badannya relax daripada beramal. Badannya tetap beramal. Tapi hatinya tenteram. Sebab apa? Dia tahu mana satu nak prioritize. Priority. Kan mudah kan faham benda ni kan? Yang ada orang stres tau. Ustaz, macam mana Ustaz? Anak hari ni kena berzikir berapa banyak? Anak dulu banyak berzikir tau Ustaz. Tapi ada anak, ada keluarga ni susah lah. Macam mana Ustaz? Anak sekarang kerja dah pindah. Tempat kerja pindahkan anak departmen lain. Dulu departmen anak lapang. Sekarang departmen anak susah sikit lah. Kena pergi outstation lah apa semua. Macam mana? Sesuaikan diri. Sesuaikan diri. Pergi kerja pun wajib. Amalan lain pun semua sunnah juga. Ikut apa yang menggembirakan Allah. Apa yang menggembirakan Allah Ta'ala. Ataupun membiarkannya membuat kebajikan itu tidak menurut caranya yang betul. Syaitan terkutuk itu tiada peduli dengan cara yang mana satu dapat ditipunya murid itu. Dia tak kisah syaitan ni. Sama ada dia suruh muridnya tidur tinggal qiyamul lail, tu memang tak elok. Ataupun dah ada anak, dia suruh orang tersebut teruskan qiyamul lail, tolak anak engkau tepi.
teruskan qiyamul lail. Marah bini kau suruh jaga anak, teruskan qiyamul lail. Paksa bini kau bangun tengah-tengah malam. Dia tak kisah. Dan sama ada melalui tinggal qiyamul lail atau suruh qiyamul lail, pokoknya dia nak hasut kita, dia nak hasut kita. Syaitan tak kisah dengan cara apa sekalipun. Kemudian yang disebut wirid-wirid itu kebanyakannya tertumpu pada solat-solat nawafil, atau membaca Al-Quran, atau membaca kitab-kitab ilmu agama, atau berzikir, atau berfikir. Berikut akan kami sebutkan secara sepintas lalu tentang tata tertib yang diperlukan oleh orang-orang yang mahu beramal dengan tugas-tugas keagamaan ini. Baik, disebutkan wirid-wirid. Kan sebelum ni kita dah sebut, banyakkan wirid. Time management, tertibkan wirid kita macam mana. Antara wirid yang kita kata apa dia? Bukan wirid zikir manjang, bukan. Wirid banyak. Antara wirid apa dia? Solat sunat qabliyah ba'diyah. Antara wirid lagi apa? Zikir lepas solat. Antara wirid lagi apa? Puasa sunat. Antara wirid apa dia? Bacaan Al-Quran. Ramai orang fokus amalan yang bukan-bukan yang lain-lain, Qurannya sehari tak baca. Tak boleh bacaan Al-Quran. Yang ada orang hadir majlis, hadir maulid, hadir apa, Qurannya dah lama tak baca. Tak boleh. Itu semua wirid yang setiap hari kena buat dengan timing yang khusus. Dengan timing yang khusus. Kami katakan, hendaklah anda mengadakan wirid dari salat nawafil, yakni sunat selain dari nawafil yang warid, yang sudah tertentu diamalkan sebelum dan sesudah salat wajib dan sebagainya. Di mana anda akan tetapkan waktunya dan anda laksanakannya sekadar beberapa rakaat yang terdaya olehmu dengan syarat berkekalan amalan itu. Adalah para salaf, nampak? Dengan syarat berkekalan walau sedikit. Maksudnya apa? Kita tak pernah buat duha. Tak pernah ni. Baru nak start buat. Anak nak start buat duha, orang kata jangan malas-malas. Ente nak start berapa? Anak nak start 8 terus. Amboi, janganlah. First week bolehlah 8. Second week dah tak buat. Selama berapa lama? 8 juga. 8 bulan. Dah tak buat duha langsung. Bagi orang yang nak baru mula, jangan culture shock. Baru mula sikit dulu. Tapi bukan bermakna, Nabi suka amalan yang berterusan walaupun sedikit. Tak. Buat amalan, nak mula buat sikit. Dengan hasrat nak tambah. Tapi jangan tambah, tunggu dulu. Tunggu dah kuasai 2 rakaat. Selama berapa lama? 3 bulan contoh. 40 hari contoh. 4 bulan. Dah 2 rakaat, konsisten. Baru tambah. Yang masalah sekarang melalui hadis tadi, sikit sampai mati. Tak boleh. Termasuklah ilmu fardu ainnya, sikit sampai mati. Ilmu fardu ainnya, umur dah 40 lebih, umur dah 60 lebih. Guna ilmu fardu ain, waktu sekolah rendah. Ilmu fardu ain itu juga yang diguna sampai nak ngajar cucu, nak ngajar anak pun guna ilmu fardu ain yang sekolah rendah. Tak boleh. Sikit sampai bila-bila tak boleh. Kena tambah. Tapi nak mula jangan culture shock. Mula dengan sikit dulu. Mudah nak menuju Allah Ta'ala ni. Kalau faham sistemnya. Kalau tak ikut nafsu. Ana sekarang dah join tarikat tertentu. Tarikat ente apa amalan? Tarikat anak awal mula join mesti kena bersuluk. Suluk dekat mana? Suluk dekat ada satu gua tu. Ente pergi suluk 40 hari. Duduk di gua zikir-zikir sampai ketua badan, sampai cengkung. Nanti keluar gua baru ente start dengan amalan-amalan tarikat. Bukan tu caranya. Anda masuk gua, dalam gua juga engkau buka WhatsApp. Gua lagi seronok tau buat maksiat dengan telefon. Absal, tak ada orang lain dalam gua. Yang tengok laba-laba, kucing, paling-paling pun beruang. Beruang kita buat maksiat dengan handphone, dia tegur tak? Dia tak tegur. Bini yang kata buat maksiat, tengok WhatsApp lebih pun, bang, masuklah dalam phone tu. Kan dia punya perli, terus engkau berhenti. Beruang boleh tegur tak? Beruang tak tegur. Masuk gua lagi buat maksiat. Keluar gua lagi seronok buat maksiat. Syaitan kata biarkan dia 40 hari ke apa ke, nak jadi caveman ke, keluar jadi caveman terus jadi maksiat man. Bukan gitu cara nak menuju Allah Ta'ala. Cara nak menuju Allah Ta'ala, this basic mesti kena kuasai. Yang paling basic, back to basic. Itu Imam Haddad punya cara dan itulah Nabi SAW punya cara. Tarikat anda, kadang orang tanya tau. Orang tanya, ente ikut tarikat apa?
Ana ni nak kata tarikat tak tarikat sangat. Yang aku tahu aku terikat adalah terikat dengan maksiat-maksiat. Tapi kalau nak ikut tarikat, aku ikut tarikat Habib-Habib lah kan. Ba'lawi apa semua. Apa? Oh, tarikat Ba'lawi ni macam mana? Dia baiat dia bila baiat dia? Baiat ni apa? Alah yang kau salam dengan guru kau lepas tu baiat tu. Mana ada baiat? Okeylah tak ada baiat. Tarikat Ba'lawi ni tempat korang bersuluk mana? Tempat bersuluk. Inilah suluk hati. Tengah bergaul dengan manusia, senyum pada dia. Itu suluk punya langkah. Orang susah nampak, keluarkan duit bantu. Itu suluk. Tempat kerja nampak benda-benda syubhah, tinggalkan. Itu suluk. Okeylah, tak ada suluk. Sehari berapa juta korang kena zikir? Seminggu berapa juta kau kena zikir? Tak ada. Ikut kemampuan. Kalau aku baru nak mula, aku zikir ikut kemampuan aku. Aku baru nak mula, aku bacalah Yasin pagi sekali. Yasin bukan zikir. Maksud aku yang zikir sampai ketar-ketar badan tu. Tak ada tau. Ba'lawi paling basic. Paling basic. Semua ikut sunnah Nabi SAW. Semua ikut sunnah Nabi SAW. Baik. Adalah para salafus salih rahimahumullah. Di antara mereka ada yang salatnya pada sehari semalam sampai 1000 rakaat. Seperti Imam Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma. Ada yang wirid salatnya sampai 500 rakaat. Ada yang wirid salatnya sampai 300 rakaat. Dan begitulah yang lain-lain lagi. Nampak? Nak extend, nak lebih, memang kena lebih. Tapi nak mula lebih macam mana? Start from basic. Slow. One step at a time. Kan ada sekali tu sahabat duduk dengan Nabi SAW, cerita pasal akhirat. Ni sahabat ni pun dah insaf, dah taubat, dah nak masuk syurga dah lah. Tunggu anytime nak mati je lah kan. Macam kita lah. Duduk dengan wali-wali Allah, dengan orang soleh, dengan habib-habib apa semua. Duduk dah macam sikit lagi aku nak masuk syurga dah ni. Kan? Balik rumah dengan keluarga, sahabat ni pun balik rumah dengan keluarga, cerita dunia, cerita hal-hal ehwal bukan akhirat, dah mula terlupa tentang akhirat. Bukan terlupa terus lah. Maknanya dah kurang ingatnya berbanding dengan Nabi SAW. Keluar rumah sahabat ni kata, aku dah munafik, aku munafik. Orang kampung semua dah kecoh. Apa pula sahabat ni kan buat announcement kata aku munafik. Tak elok, fitnah. Komplain pada Nabi SAW. Nabi panggil, kau mengatakan kau munafik tengah-tengah jalan? Ya, ya Rasulullah. Kenapa? Waktu aku dengan kau ya Rasulullah, aku ingat akhirat. Aku minat ke akhirat. Ambition aku akhirat. Bila balik dengan keluarga dah berubah cerita. Nabi kata apa? One step at a time. Perlahan-perlahan. One step at a time. Nabi tak sebut orang putih je lah bahasa Arab. Bahasa Arabnya saya tak tahu. Buka kitab hadis. Maksudnya one step at a time. Slow-slow, selangkah demi selangkah. Jangan terus nak terjun. Baru nak jadi baik, baru nak ibadat sikit. Tengok Pak Syekh ni. Aku nak jadi macam diorang. Terus buat apa? Esoknya pakai serban besar macam bakul. Jubahnya tebal. Lama-lama tengkuk sakit, serban besar sangat. Tak tahan. Jangan ikut dia. Dia dah berapa lama start. Kita ni baru nak start. Kan? Jadi yang nak baru nak start, buat macam cara nak baru nak start. Yang dah lama start, dia punya cerita. Kemudian Imam Haddad sebutkan, salat itu ada gambaran lahiriah dan hakikat batiniyah. Allah, ni bab salat. Salat ni kalau kita mendalami antara kitab yang bagus untuk kita baca. Kitab ni basic, boleh baca sendiri pun. Kitab yang bagus kita baca, Syekh Daud Fatani punya kitab. Ulama Melayu kita, Muniatul Musalli. Muniatul Musalli ni kalau pondok-pondok ni dah tak ada apa-apa lah. Memang basic punya kitab. Kitab tu dicerita macam mana nak menghayati wuduk dan salat. Bila kita angkat tangan begini apa maksudnya? Bila kita letak tangan begini apa maksudnya? Kenapa kita rukuk? Kenapa angkat tangan lepas rukuk, sebelum rukuk? Kenapa angkat tangan waktu nak takbir? Semua dia cerita hikmah. Cara-cara nak menghayati salat. Cara-cara nak menghayati salat. Baca kitab tu, subhanallah, kita salat pun lain gerunnya menghadap Allah Ta'ala. Lain gerunnya menghadap Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa salat itu ada gambaran lahiriahnya dan hakikat batiniyahnya. Dan salat itu tiada bernilai apapun pada Allah Ta'ala kecuali sesudah didirikan gambarannya dan hakikatnya sebagaimana yang dikehendaki.
Solat itu tak ada makna bagi Allah Ta'ala, melainkan zahir dah pas, batin pun dah pas. Ada orang di ekstrim batin, sampai dia punya cerita pasal batin tu boleh macam-macam cerita, tapi fiqah solatnya tak sah. Ada orang mahir fiqah, bab batin menghayati, tak sah. Kena dua-dua clear. Baik. Kalau kita sebut clear bab batin, kita dah faham lah. Khusyuknya, khaufnya, rajaknya, apa semua kan? Kita dah faham. Khusyuk batin dah faham. Khusyuk zahir bukan sekadar tak membatalkan solat. Khusyuk zahir termasuklah sunnah dalam solat. Kena ingat, cara nak menyampai pada Allah Ta'ala adalah melalui pintunya, iaitu Nabi kita SAW. Nak sampai pada Allah tapi tak nak buat sunnah, macam mana? Kena melewati sunnah Nabi. Dan dalam solat banyak sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah-sunnahnya. Antaranya apa? Angkat tangannya begini, angkat tangannya waktu bila yang kena nyaringnya, apa yang doa-doa yang sunnahnya. Semua tu kena faham dulu. Cara berdirinya, cara letak tangan. Jangan tengok orang, lepas tu buat ikut sesuka hati kita. Kemudian nak khusyuk, tak boleh. Sunnahnya kena clear. Sunnah kena clear. Ni terlanjur kita sebut bab solat. Kita nak masuk Ramadan. Kalau dulu kita baca Quran banyak dalam Ramadan, baguslah. Tapi adakan waktu-waktu yang kita solat, yang kita baca Quran sambung bacaan kita dalam solat. Contoh kita baca, tengoklah kalau kita biasa banyak khatam, yang ada orang Ramadan khatamnya 3 kali, 2 kali, 4 kali. Kita punya level tu dah banyak lah kan. Kalau kita khatam banyak kali, ambil satu khataman yang kita baca khas dalam solat. Solat bila? Qabliyah, Ba'diyah, Duha 8 rakaat, Qiyamul Lail, Witir. Kalau tarawih buat dekat rumah, bacanya macam mana? Letak Quran stand, Allahu Akbar, baca. Katakanlah separuh muka surat. Yang tak larat duduk tak apa. Duduk. Kita bukan imam kat Masjid Besar Shah Alam ni. Imam Masjid Besar kena keluar khilaf lah. Tapi kita ni sendiri-sendiri kat rumah. Kalau yang imam pun anak-anak kita sendiri, keluarga kita yang lelaki-lelaki kan. Jadi kalau imam solat dekat rumah, baca, continue kita punya bacaan. Yang khas bacaan ini bacaan dalam solat sahaja. Luar solat ada second set lain. Bagi yang banyak khatam. Bagi yang biasanya cuba tapi satu aja khataman, tak perlu buat second set. Guna set yang sama juga dalam solat. Bacaan Quran dalam solat jauh beza penghayatannya dan khusyuknya berbanding dengan bacaan Quran luar solat. Luar solat berbeza. Ambillah separuh muka surat ke, satu muka surat ke, kan? Kalau satu muka surat, satu rakaat. Tak payah kalih tengah-tengah solat tu. Kan? Kurangkan pergerakan. Itu semua lain penghayatannya. Buatlah dalam Ramadan, buat. Khususnya dalam bangun Qiyamul Lail, bangun malam. Kan bangun malam, baca dalam Qiyamul Lail, lain perasaannya. Apabila kita baca dalam salat, dalam surah Yasin, Allah menyebutkan illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali rahmat daripada kami. Allah, dalam Qiyamul Lail kita sebut, dalam Qiyamul Lail, dalam Ramadan pulanya, lain perasaannya. Hatta kita baca Fatihah sekalipun, dalam Ramadan baca dalam solat, beza. Apalagi kalau baca Quran. Takkan ayat-ayat basic kan kita faham. Ya Bani Israel, tu cakap pasal apa? Pasal Bani Israel lah. Kan disebut ya Bani Israel. Kan? Dia cakap pasal Bani Israel. Dia sebut pasal Bani Israel. Bani Israel ni baik ke jahat? Bani Israel baik ke jahat? Rata-rata cerita pasal Bani Israel baik ke jahat? Jahat lah. Kan? Jadi bila disebut ya Bani Israel, lepas tu apa cerita pun tak faham lah. Tapi Bani Israel kan faham. Bila faham Bani Israel, apa dalam otak kita? Ya Allah, aku tengah sebut ni, aku tengah baca ni pesanan engkau dan amaran engkau terhadap Bani Israel. Mulut ni juga yang dah baca pesanan terhadap Bani Israel, mulut ni juga yang tak ambil
indah tentang pesanan-pesanan tersebut. Allah, lepas aku baca pesanan ni, ya Allah, jangan golongkan aku sama rendah macam Bani Israel. Ya Allah, kesilapan yang Bani Israel dah buat, mewah-mewah dengan dunia, derhaka dengan nabinya. Nabinya pesan tapi dikecewakan hati Nabi. Semua tu aku tak nak, ya Allah, aku tak nak dalam solat. Semua tu Allah input dalam solat, khususnya dalam solat dalam bulan Ramadan, baca Quran. Jangan asyik surah lazim, baguslah surah lazim. Kan dalam umum nak imamkan solat tarawih, baca surah lazim boleh. Tapi adakan satu set yang kita baca dalam solat. Dalam solat. Terlanjur kita sebut tentang Al-Quran. Tentang solat. Dah lah, cukup lah. Baik. Sambung pada pengajian akan datang. Tandakan dekat mana kita berhenti. InsyaAllah kita akan sambungkan pada pengajian akan datang tentang solat zahirnya dan batinnya. Yang salat ada zahir dan batin. Salat ada zahir dan batin. Zahir salah, batal salat. Batin salah pun batal pahala salat. Batal pahala salat. Semua tu kena diperbetulkan, Penghayatan kita tak boleh sama dengan penghayatan kita waktu sekolah rendah. Penghayatan kita tak boleh sama dengan penghayatan kita waktu dah berapa tahun dulu. Mesti kena ada upgrade dalam penghayatan. Tengok kita kalau solat, dulu waktu kita solat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin maknanya apa? Segala puji milik Tuhan sekalian alam, kan? Dulu kita baca segala puji milik Allah Tuhan pemilik sekian alam. Yang kita dapat translate kan apa dia? Wah, Tuhan sekalian alam, dialah Tuhan mak ayah aku, dialah Tuhan adik-beradik aku, dialah Tuhan matahari. Sekarang kalau kita baca apa bezanya? Segala puji milik Tuhan sekalian alam, dialah Tuhan anak-anak aku. Dulu kan tak ada anak. Penghayatan pujian terhadap Tuhan dah berbeza. Sebab apa? Nikmatnya bertambah. Penghayatan pun kena beza. Fiqah pun kena upgrade, penghayatan pun kena upgrade. Dulu tak ada anak, sekarang dah ada anak. Dulu puji Allah dalam keadaan tak ada anak, sekarang puji Allah dalam keadaan dah ada anak. Dialah Tuhan milik sekalian alam. Ya Allah, anak aku pun engkau miliki. Ya Allah, anak aku pun engkau kuasai. Ya Allah, hakikatnya mereka sihat bukan usaha aku. Ya Allah, kalau mereka sihat bukan usaha aku, besarkan mereka dalam keadaan kuasamu yang indah, kuasamu yang sempurna sehingga mereka menjadi anak soleh solehah. Kan makin banyak translate-nya. Jadi tak boleh sama penghayatannya seperti mana tak boleh sama ilmu fiqah dan fardu ainnya. Wallahu a'lam.